Ya. Jadi adakah penurunan kepercayaan pengundi-pengundi ini berlaku dalam setahun apabila PAS menjadi kerajaan, nampak sikap proklam tadi tu? Adakah itu pandangan tu? Bagi saya ada kemunasabahan dia dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Ismail tadi, menunjukkan bahawa kegelisahan, krisis kepercayaan ahli PAS sendiri dan juga pengundi-pengundi PAS sendiri, masyarakat yang selama ini mengenali PAS, jadi mereka sudah hilang kepercayaan. Maknanya ini merupakan satu krisis kepercayaan. Hasil dapatan itu menunjukkan krisis kepercayaan yang satu ketika dahulu tahap sokongan mereka tinggilah pada pilihan raya yang lalu dan juga pilihan raya sebelum daripada ini. Jadi ini menggambarkan bahawa di mana keadaan sikap kelok-kelek, flip-flop yang ada di kalangan pemimpin PAS ini sudah menghakiskan kepercayaan masyarakat dan rakyat yang dulu memberikan pengharapan yang sangat tinggi. Dan saya percaya hari ini mereka dapat melihat apa yang kita sebut pada awal kita keluar daripada PAS satu ketika dahulu. Hari ini sebenarnya hasil kedapatan kajian ini mengakui benar apa yang kita kata dulu, menunjukkan pemimpin PAS ini mempunyai sikap yang flip-flop dan sebagainya. Kita balik isu Kedah sikit tu, boleh? Ya, boleh. Saya nak refer kepada statement sudah tentu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah lah. Dalam perbalahan dia dengan Penang ni tak habis-habis lagi. Dia menunjukkan sikap dia. Bagaimana dia kata, kalau hampa tak nak bayar ataupun tak nak berunding isu apabila Kedah menggunakan satu amount, satu jumlah duit untuk menjaga lembangan muda. Jadi dia kata atas dasar tu air empangan muda ini lalu ke Penang, lalu ke Kedah, Penang sedut tetapi dia tidak membayar pun hak tu. Jadi dia tuntut tu daripada Penang, walaupun yang sebenarnya tuntutnya daripada federal lah, sepatutnya macam tu. Dia kata masa yang terdekat ni ataupun ke depan ni Penang ambil seluk lah, kata makan seluk lah. Macam mana Tok Panang? Inilah antara satu punca yang saya rasa maknanya dapatan survey yang dibuat oleh Sinar dan juga Sinchu ini akibat daripada pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ini bagus sebenarnya bagi saya untuk Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ini untuk terus membuat kenyataan-kenyataan yang sedemikian rupa untuk menimbulkan ataupun menghakiskan kepercayaan orang kepada PAS. Jadi kalau saya percaya ahli-ahli PAS juga semua bersetuju. Ahli PAS bersemangat. Ahli PAS sudah tentu bersemangat, mesti bertakbir. Kerana yang disuruh selut-selut itu ialah kerajaan KPDAP. Kerajaan KPDAP. Jadi sudah tentu akan bergema lawangan takbir. Allahu Akbar, bukan oh my God. Tak tahulah selepas ini mereka hanya sebut oh my God. Jadi bagi saya bahawa ini satu yang kalau dari segi patut tak patut, saya fikir dari segi kewarasannya tidak sewajarnya lah. Ini bagi saya bahawa turut memalukan ke bawah duli Tuanku Sultan lah bagi saya. Saya fikir siapa pun yang duduk di bangku Sultan Kedah ni sudah tentulah masa tepuk dia Allahu Akbar. Awaklah Menteri Besar Beta buat macam ni. Awaklah Menteri Besar memandang Menteri Beta ni berkelakuan yang sedemikian rupa. Jadi saya fikir satu yang sangat memalukan, sebab bagi saya rakyat Kedah yang duduk di Pulau Pinang pun ramai. Kalau tak silap saya, yang bekerja cari makan di sana pun ramai. Saya ingat lebih daripada 100,000 orang yang cari makan berulang alik cari makan. Kalau mereka pun nak kena selut juga. Jadi takkanlah begitu kita memberikan gambaran. Apa salahnya berunding dengan elok-elok, gunakan saluran federal yang ada. Menteri air juga daripada parti yang sama, gunakan saluran itu untuk membuat perundingan, bukan membuat kenyataan-kenyataan yang tidak sewajarnya. Macam tu juga saya kena komen juga tentang bila isu bola tak jadinya pengambilan satu syarikat terhadap KDFC ni. Saya tak ingatlah syarikat apa. Tetapi saya tak kisah
Kalau dia tak mau syarikat tu, okey, tak apa. No problem, tak apa. Tetapi soal kenyataan yang Mak Berhormat Menteri Besar ni mengatakan bahawa syarikat ni minta tanah, minta studio, minta itu, minta ini. Kamu mendedahkan butiran perbincangan. Itu tidak boleh. Itu dalam soal perbincangan. Kalau kami tidak bersetuju dengan permintaan mereka, okey, buat kenyataan, kami berhenti di sini kerana kami tak dapat memenuhi permintaan mereka. Cukup. Kamu tidak boleh mendedahkan butiran perbincangan yang dibincangkan, apa yang dituntut dan sebagainya. Siapa pun tak tahu. Kami pun tak tahu. Jadi ini akan menakutkan pelabur-pelabur untuk datang melabur ke dalam negeri Kedah. Sebab pelabur akan datang nak melabur, sudah tentu melalui perbincangan. Dia kata nak mula perbincangan macam mana? Saya bincang-bincang tak jadi, dia dedah pula. Jadi reputasi syarikat kami akan jatuh. Jadi ini bagi saya satu yang sangat tidak baik. Untuk kita nak pastikan supaya meyakinkan pelabur dalam dan juga luar untuk datang melabur ke negeri Kedah. Itu MB tu. Ada seorang lagi yang juga duduk di pejabat MB. Ketua Pemuda PAS tu. Dia cerita tentang pelaburan ni. Dia sebut sejak PAS ambil alih sampai sekarang, pelaburan hak masuk ke Kedah ni bernilai 68 bilion. Betul? 68 bilion. Saya cek lah tu. Daripada MIDA kan. Angka-angka yang dikeluarkan oleh MIDA, dia tak sampai banyak tu. Tak sampai 2 bilion pun. Tak sampai 2 bilion pun. Jadi ni ketua PAS ni yang duduk pejabat MB ni. Jadi macam mana Datuk memandang? Dia ingat seolah-olah apabila orang pergi unding dengan dia nak buat satu projek, kata 10 juta, okey, kira masuk lah. Hak ni mai 20 juta. Hak ni mai atau bilion. Hak ni mai campur semua 68 bilion. Kan? Setuju, tak setuju, seterusnya tu belum lagi. Jadi MIDA tak ambil angka-angka hak disebut tu. MIDA ambil angka apabila telah disahkan, inilah angka-angkanya. Apa pandangan Datuk? Ini mungkin dia ikut style bos dia lah. Dia tadi bosku kan. Style bos dia. Bos dia akan sebut berapa puluh trilion dulu. Yang 43 trilion. 43 trilion. Sebelum tu lebih kan? Saya tak ingat. 68 trilion. Lepas tu turun jadi 43 trilion. Jadi benar tak tahu ke mana lagi kan. Real lah. Jadi macam tu jugalah. Yang ni pun syarikat tu masuk, syarikat ni masuk, sedangkan baru buat pengumuman tapi belum lagi dari segi detail perbincangan. Belum detail. Saya tak tahu apa akan jadi selepas ini kalau perbincangan itu dibuat yang akhirnya menyebabkan rasa syarikat-syarikat ni kata kami tak jadi masuk. Tapi janganlah pula dipidedah segala butiran-butiran perbincangan tersebut. Jadi bagi saya bahawa saya kesian kepada KCS. Saya kesian kepada KCS. Bila ada pegawai yang seperti ini di pejabat Menteri Besar dan Menteri Besar buat kenyataan macam tu, jadi KCS pun jadi pening kepala. Ada seorang, saya tak nak sebutlah kawan saya, Menteri dulu, UMNO. Dia kata kenyataan Menteri tu, pegawai kata kat saya zaman BN pemerintah, dia kata kenyataan Menteri tu satu kenyataan kami nak kena fikir macam mana nak perbetui balik kenyataan yang dibuat tu. Pegawai nak kena fikir macam mana kesalahan-kesalahan yang banyak yang memberikan kesan yang buruk kepada langkah kementerian-kementerian yang telah pun dirangka. Sebab dalam kementerian tu ada kan rangka-rangka yang telah buat di peringkat pegawai. Jadi macam tu juga di peringkat state, di peringkat negeri. Sudah tentu ada bahagian ekonomi, kita unit perancang ekonomi, UPEN. UPEN sudah tentu ada angka-angka dia. Sudah tentu ada perencanaan dan perancangan. Jadi kalau sikap Menteri Besar, pegawai-pegawai macam ni, bagi saya kata letih pegawai nak buat kerja. Menyusahkan pegawai. Jadi bila menyusahkan pegawai ni, KCL ni berada di bawah tuanku. Dia makanya berenang di bawah tuanku. Jadi kesian kepada tuanku lah. Bagi saya bangnya kamu telah memalukan tuanku yang menjadi sultan yang memayungi kehidupan masyarakat dan rakyat di negeri Kedah ni.